Hai, saya Rawani Razali. Okey, hari ini saya nak terangkan tentang kalori. Okey, untuk dalam program untuk menurunkan berat badan, ya, elemen yang sangat penting adalah kalori. Kita kena tahu tentang kalori makanan dan minuman. Okey, apa itu kalori? Kalori adalah unit mengukur tenaga. Okay, badan kita memerlukan kalori setiap hari untuk melakukan aktiviti harian seperti berjalan, berlari, duduk, makan dan termasuk tidur. Okay, berat badan bergantung kepada keseimbangan kalori yang diambil dan juga kalori yang dibakar atau kalori yang digunakan. Okay, kalau kita ambil kalori lebih dari kalori yang dibakar, okay, kalori yang berlebihan itu akan disimpan dalam badan sebagai lemak. Lama kelamaan, ya, selepas beberapa tahun, ia akan menaikkan berat badan kita dan menimbulkan pelbagai penyakit disebabkan obesiti dan berat badan yang berlebihan. Okay, berat badan akan berkurangan apabila kita mengambil kalori kurang dari kalori keperluan setiap hari. Ini juga dipanggil defisit kalori. Okay. Tips untuk menurunkan berat badan mesti ada defisit kalori setiap hari. Okay. Untuk menurunkan berat badan berlebihan, ya, kita disarankan untuk mengambil kalori 500 kalori kurang daripada kalori yang diperlukan. Okay, tetapi kita tak dibenarkan ambil kalori terlalu rendah iaitu kurang daripada 1000 kalori setiap hari. Sebab ianya boleh menyebabkan badan kita kekurangan nutrisi, ya, dan menyebabkan kita lemah, fatigue, tidak bertenaga. Okay. Kalori yang diperlukan setiap individu adalah berbeza mengikut jantina, umur dan aktiviti fizikal. Okay, sebenarnya ada banyak kaedah untuk mengira kalori keperluan. Tapi untuk memudahkan kita, kita guna saja kalori calculator. Okay, so saya nak tunjukkan macam mana untuk menggunakan kalori calculator yang dah sedia ada. Okay, senang saja. Kita boleh Google kalori calculator. Okay. Dan kemudian dia akan keluar, biasa dia akan keluar dua jenis ni, dan yang paling senang nak guna ialah daripada freedieting.com, kalori calculator atau daily caloric needs free dieting. So buka klik di sini. Ini untuk tahu, okay, diri kita sendiri, ya, berapa banyak kalori yang kita perlukan. Okay, jadi ianya bergantung kepada tadi umur. So kita isi di sini umur 39 tahun bergantung pada jantina. So lelaki, perempuan atau lelaki. Okay, so kita boleh letak sekarang ini, okay, berapa berat kita sekarang. Okay, contoh kita boleh pilih pounds ataupun kilogram. Okay, jadi kemudian kita letak isi kita punya berat, tinggi. Okay, saya suka guna yang biasa kita gunalah, ya. Okay, exercise level. Ini ialah aktiviti fizikal kita. So, biasanya saya suka ambil kepada little or no exercise supaya kita dapat kalori yang lebih rendah. Okay, berbanding kalau orang yang memang bekerja berat, okay, boleh pilih 3 or 4 workouts a week lah, macam itu. Ya. Tapi ini little or no exercise lah. Maknanya walaupun kita pergi bekerja setiap hari, ya, tapi kita tak ada buat workout, maknanya kita kena pilih little or no exercise. Okay. So kita terus klik calculate. Kita terus dapat keperluan kalori harian kita. Okay. Untuk maintenance, maknanya bila kita dah nak maintain berat badan kita,
kita boleh makan sehingga 1517 kalori. Ini untuk orang yang berat 62 tadilah dan tinggi 160 per day. Okay, kalau kita nak turunkan berat badan kita, contoh macam orang yang berat 62 tadi, dia nak turunkan lagi jadi 58 ke 55 kilogram ke, dia ambil kalori fat loss, iaitu dia hanya perlu ambil 1213 kalori sahaja setiap hari. Okay? Kita tak perlu ambil sampai extreme fat loss. Sebab kita kena jaga supaya kalori kita tidak terlalu rendah, iaitu tidak boleh kurang daripada 1000. Jadi kita ambil yang lebih ideal untuk turunkan berat badan ya dengan kalori fat loss. Okay. Jadi kalori ini akan berbeza setiap kali kita ada perubahan berat badan. Okay, senang saja kan? So kita dah tahu dah berapa kalori yang kita perlukan setiap hari untuk turunkan berat badan. Contoh tadi saya letak berat 62 kg, jadi 1213 kilokalori sahaja. Okay. Kenapa pentingnya kita tahu tentang kalori ini? Ialah kerana kita kena tahu, kena bijak untuk memilih makanan, ya, bijak untuk memilih dan menyediakan makanan supaya apa yang kita makan dan minum itu dia memberikan kita kalori yang sepatutnya kita ambil untuk turunkan berat badan. Jadi tadi saya perlukan 1200 contoh. Jadi kita kena tahu bahagian makanan berdaging ada perbezaan kalori. Contohnya bahagian dada ayam, kepak ayam dan peha ayam. Okey, bahagian dada ayam kalori dia lebih rendah daripada bahagian kepak dan bahagian peha pada saiz yang sama. Jadi kita kena tahu tentang kalori setiap bahagian makanan berdaging kita, dan juga pemilihan susu dan pemilihan air minuman. Okey, kalau susu ni kita ada banyak jenis. Ada di pasaran di luar sana susu almond, susu soya, susu rendah lemak, susu tanpa laktos, susu skim dan susu dan full cream milk. Okey, jadi setiap susu ini mempunyai kalori yang berbeza untuk satu cawan. Yang terbaik adalah kita ambil susu daripada sumber tumbuhan seperti almond dan soya. Okey, cara memasak. Bila kita bijak dalam cara memasak makanan kita, menyediakan makanan kita, kita akan dapat kalori yang lebih rendah, okey, dalam sesuatu makanan dan minuman itulah. Contoh kalau kita mengukus, grill, lebih rendah kalori daripada makanan yang digoreng, biasanya yang digoreng lah, ya, yang berminyak sangat. Okay. Lagi makanan segera dan makanan diproses. Ini adalah makanan yang sangat-sangat tinggi kalori dan bukan sahaja tinggi kalori tetapi ianya juga tinggi lemak. Okay, tinggi lemak, tinggi karbohidrat. Jadi dia akan menyumbang kepada kenaikan berat badan. Tak mudah nak turun berat badan kalau kita ambil makanan segera dan makanan yang diproses. Jadi kita kena tahu perbezaan kalori setiap makanan segera dan makanan yang diproses ini. Ya, termasuk juga seperti bijirin sarapan, termasuk roti putih, ya, dan makanan manis. Makanan manis yang tinggi gula memanglah tinggi kalori. Okey, dan termasuk juga minuman yang bergula. Jadi setiap makanan ni ada perbezaan jumlah kalori tersendiri, jadi kita kena bijak untuk memilih makanan dan minuman. Sangat penting untuk kita tahu setiap kalori makanan dan minuman kita, ya, dan kita juga boleh refer pada label makanan. Okay, tips untuk mendapatkan kalori yang rendah, seperti yang saya dah sebutkan tadi, kita ada contoh yang air.
air manis, jadi air berkarbonat, kita mesti kena gantikan dengan air masak. Jadi dalam sepanjang kita nak menurunkan berat badan, kita terus tukarkan air yang biasa kita minum, yang bergula, yang berkarbonat, ya, yang berkafein, kita gantikan dengan air masak, sebab air masak ni 0 kalori dan boleh minum sebanyak yang diperlukan juga, dan boleh minum dengan kerap. Okey, mengikut keperluan air masak yang diperlukan oleh badan kita. Kemudian kita mesti gantikan dengan banyak sayur hijau dan buah, daripada kita makan biasa makan potato chips atau biasa makan kacang yang tinggi garam, atau kita biasa makan banyak makanan yang diproses, kita gantikan dengan sayur hijau dan buah-buahan. Dalam pinggan kita lebihkan sayur hijau dan buah-buahan. Okey, dan kita kena pandai pilih cara memasak, iaitu pilihlah cara yang lebih sihat dan rendah kalori, iaitu kukus, membakar dan memanggang. Kurangkan bergoreng, berminyak dan berlemak, ya. Okey, dan kita kena tahu pilih porsi ataupun bahagian makanan yang lebih sihat, iaitu berkonsepkan suku-suku separuh. Dan mestilah elakkan makanan segera, makanan diproses, makanan masin dan manis yang tinggi kalori, kerana makanan-makanan ini semuanya tidak mengenyangkan dan tidak berkhasiat. Jadi itulah tips kalori rendah untuk kita capai kalori yang diperlukan untuk menurunkan berat badan, iaitu kalori fat loss tadi yang kita dah kira. Okey, sekian penerangan saya tentang kalori hari ini. Semoga bermanfaat.